bersiaran. Saya pun rindu sebenarnya nak bersiaran. Cuma masa sekarang inilah masanya untuk kita bangkit semula. Itu dia, bangkit semula. Hamidah Najmi, Fatimah Syukri, Fatimah Haji Ramli. Okay. Shigma Othman dah sedia. Okay, alright. So kita akan mulakan. Yang pertama untuk part 1 adalah kita akan menggunakan lapik. Ini dia, kita akan menggunakan lapik. Leher yang kita gunakan lapik. So macam mana cara dia? Banyak sangat cara. Saya nak tunjukkan anda cara yang mudah sekali. Okay. Alright. Okay. Okay, ini adalah kain kita dan ini adalah lapik gam yang kita dah letakkan dengan gam. So cara kita nak buat dekat baju, pastikan kita iron dua-dua ni bagi sama tengah-tengah dia, tengah-tengah baju tu. Okay, kemudian kita letakkan kita punya leher ni. Ni. Okay, kita punya bulan ni kita letakkan. Alright. So, caranya daripada atas ni, sebab kita nak kelebaran dia tu supaya sama kan. So, dekat atas ni anda letaklah 2 inci. Jangan kurang daripada 2 inci sebab nanti tak cantik. Okay. Pastikan jangan kurang daripada 2 inci, nanti tidak cantik. So kat sini 2 inci. Tandakan dulu. Kemudian bila dah tanda baru letakkan kita punya bulan. Okey. Kemudian baru kita letakkan bulan dia kat sini. Tengok betul-betul Catatkan kalau tu. Tengok betul-betul, pastikan dia sama kat situ. Okey. Letakkan lepas yang kita dah tanda tu. Okay, baru kita potong. Ikut. Tak payah letak basi berapa, tak payah. Ikut sahaja bulan ni. Tak ada basi-basi Masa buat leher tak perlu ditambah basi. Ingat tu. Catat. Potong saja. Potong kalau boleh jangan bergigi Potong ikut bulan kita. Okey, sampai habis kita potong. Alright, ketepikan. Kemudian, so yang seterusnya dia akan jadi macam ni. Ini adalah bahagian baju kita. Ini adalah bahagian lapik dia. Untuk bahagian baju ni kita ketepikan dahulu sebab saya nak tunjukkan bahagian lapik ni macam mana. Satu pesanan saya, jangan buat belahan dahulu. Jangan buat belahan dahulu. Okey? So anda ketepikan dulu. Ketepikan, kemudian saya nak tunjukkan macam mana kita nak buat untuk bahagian lapik dia. Okey, bahagian lapik awal-awal tadi kita dah turunkan 2 inci. So supaya kita nak kemas, supaya dia sama je kan bahagian lapik tu. So anda tanda keliling dia ni 2 inci. Tanda 2 inci. Okey, 2 inci. Dekat bahagian ni pun sama juga, 2 inci supaya dia kemas. Okey, so apa yang perlu kita lakukan seterusnya adalah ini belahan. Cuma tanda saja, jangan buat belahan. Okey, belahan dia 4,5 untuk dewasa. Okey, 4,5 untuk dewasa. Tandakan saja. Sebab apa? Sebab kita nak buat juga 2 inci dekat bahagian bawah ni. So kita dapat ngam-ngam. Okey, cara dia nak potong. Potongkan dia. So, inilah dia lapik bahagian leher kita.
Okey. Tak perlu buat belahan. Tak perlu buat belahan. Okey. Alright. So, seterusnya kita ambil bahagian baju kita ni. Okey, setakat ni faham? Setakat ni faham ke ada yang nak kalau anda ada soalan, boleh terus tanya pada live ni Okey, sebab saya cuba tengok. Setakat ni faham Sebab saya tak nampak soalan dekat sini. Okey, setakat ni faham boleh kita teruskan? Okey, kita teruskan. So, bila kita dah dapat macam ni, nampak tak? Okey, bahagian tepi ni perlu dijahit tepi. Sebelum kita nak cantumkan pada badan, perlu dijahit tepi dahulu. Jahit tepi keliling ni. Keliling, jangan salah jangan pula anda jahit tepi ni sekali, tak perlu. Saya cakap sebab memang ada yang pernah buat macam tu. Dan ada juga yang tanya, cikgu perlu ke? Sebab jangan salahkan dia sebab dia baru nak belajar. Tak apa, kita ajar dia kan. So anda jahit keliling ni je. Okey, sampai dah sini balik. Yang ni tak perlu sebab kita nak jahit pada badan. Okey. So, cara dia macam mana? Kita dah boleh start Saya nak tunjukkan cara kita nak cantumkan dia macam mana. Sebab kita tak buat belahan. Inilah cara yang saya nak tunjukkan kepada anda. Sebab apa? Sebab apa? Boleh tak jawab soalan saya? Sebab apa kita tak nak buat belahan dulu? Ada tak yang nak mencuba? Sini mesti ada tailor kan? Tailor-tailor kat luar sana. Sebab apa kita tak nak buat belahan dulu? Sebab apa? Supaya bila kita dah jadi baju nanti, kita punya belahan tu dia tidak terkangkang. Betul tak? Dia tidak terkangkang. So dia akan jadi cantik je. Okey. Itulah fungsi dia ataupun itulah sebab utama kita tak nak buat belahan dulu. Alright. So kepada anda, nampak tak? Bila kita dah potongkan dia akan jadi sama. Pastikan dia sama. Sebab tu masa kita potong tu, kita potong sekali. Jangan potong satu-satu. Okey? Jangan nak potong bulan leher tu satu-satu. Buat sekali arung. Sekali arung Okey, so ini adalah belahan yang kita dah buat tadi. Kalau rasa macam tak nampak mana garisan dia kan, buatlah ikut. Dia sebenarnya ada garisan. Garisan dia kat sini. Kalau tak nampak. Tu dia, ni tengah dia. Okey. Kalau anda rasa tak boleh, anda tak berapa mahir untuk anda jahit terus, penitikan. Okey, jangan lupa penitikan. Okey, saya bacakan soalan daripada Sumira binti Ramlan. Cikgu, potongan bulan tu dari bahu baju berapa jaraknya? Dari bahu baju berapa jaraknya? Oh, bahu baju Bahu baju untuk bahagian belakang adalah 1/2 inci. Okey, kalau yang berbadan besar yang ada orang kata kat bahagian leher dia ada daging lebih tu, anda kena buat 3/4 atau 1 inci. Jangan ambil dekat betul-betul garisan bahu. Tak boleh. Nanti bila dia pakai, satu, dia akan rasa tak selesa. Kedua, baju anda akan terjongkit depan. Sebab apa? Ada yang tanya, kenapa baju saya buat terjongkit? Sebab tu. Sebab bahagian leher anda tak keruk. Tak keruk. Pastikan keruk tu 1/2 inci. Jangan kurang daripada 1/2 inci. Itulah sebab utama anda tak selesa pada bahagian leher. Bila nak duduk nanti dia rasa macam tegak, tak selesa lah. Dan satu lagi, baju terjongkit. Alright. So, kita teruskan. Macam mana nak jahit? Saya nak tunjukkan. Nak mula jahit, pastikan kita mula jahit daripada bahagian belahan. Kalau tak mahir, pastikan anda peniti keliling. Peniti keliling. Okey? Alright. Okey, saya tunjukkan. Pastikan dia sama belahan dia tu.
Okey, kita mulakan daripada belahan. Kat sini. Satu tapak mesin. Daripada garisan ni. Okey, nampak garisan ni? Saya pekatkan garisan. Ni kita buat garisan. Tadi kan kita dah iron, kita dapatkan tengah dia. Inilah dia. Okey. So, satu tapak mesin. Okey, kita mula berjahit Okey, satu lagi saya nak tunjuk. Satu tapak mesin ni kita akan jadikan dia begini. Satu tapak mesin biasanya bersamaan dengan suku inci. Okey, kita akan jahit begini. Saya tunjukkan Kita bukan jahit satu tapak terus sampai ke bawah. Nanti bahagian bawah dia tak cantik. So, bila dah sampai bawah ni, pastikan satu hun di sini, di kiri, satu hun di kanan. So, dia akan jadi begini. Dia akan jadi bentuk V sikit. Nampak? Boleh amazing macam tu. Okay, kita buat kat sebelah ni. Ni satu hun. Tahu tak satu hun tu macam mana? Satu hun tu sebelum suku. Okay, satu hun sebelum suku. Yang baru masuk boleh bayar yuran. Minta tolong share. Supaya anda dapat lagi memberi manfaat kepada yang kawan-kawan yang lain. Okay, yang dah masuk boleh share. Okay, so kita nak mula jahit tu mesti matikan jahitan. Okay, matikan jahitan. So, satu tapak mesin. Bila sampai di bahagian bawah ni, pastikan dia serongkan sikit. Kita tak nak tegak macam tu tak, nanti bawah dia tak cantik. Kita serongkan sikit macam V. Okey. Okey, dekat sini. Kemudian dekat sini satu. Buat macam tu sekali. Paling banyak anda boleh buat 2 kali. Jangan buat sampai 3 kali, nanti tak cantik 2 kali. Kat sini anda boleh matikan dia. Okey, matikan. Okey. Naik ke atas pun sama. Buat bentuk V sedikit. Serongkan sedikit. Okey. Bawa naik ke atas. Kalau tak mahir macam saya cakap tadi pastikan peniti keliling ni. Supaya nanti dia tak adalah lari. Nanti kalau anda tak peniti, takut dia nanti bawah terkecil, atas besar, lepas tu berkedut nanti. Okey, dekat sini, sampai dekat sini, pastikan tinggalkan satu tapak juga. Macam mana satu tapak maksud saya? Nampak tak? Bila anda buat macam ni, dia tinggalkan satu tapak. So, bila anda nak jahit keliling ni, pastikan satu tapak semua. Sebab tu sebelum ni saya ada ajar cara untuk menggunakan kertas. Kalau sebelum ni, siapa yang ada dalam live ni boleh tengok live ni sebelumnya. Saya ada ajar tunjuk cara macam mana nak jahit asas mesin tu. Sebab tu lah gunanya yang bulatan ni. Pastikan dia sama, tak nak bengkak-bengkok. Okay. So, macam mana cara dia? Ikut satu tapak mesin ni je. Mata kita tengok je dekat bahagian tepi ni. Okay. Jangan laju-laju lah. Slow-slow. Kalau rasa confident boleh lah. Okay. Satu tapak sampai habis keliling. Okay. Pastikan bentuk dia ikut bentuk bulatan tu. Yang baru masuk, minta tolong share. Dengan cara share itulah anda memberi manfaat kepada rakan-rakan yang lain yang dah lama tak tengok live Cikgu Tini. Lepas ni insyaAllah kita akan live bersama. Lebih orang kata lebih mendalam ilmu-ilmu baru yang kami nak sampaikan kepada anda. Okay, live setiap malam ya. Pastikan. Tak tahu. Nampak tak? Pastikan
pastikan satu tapak keliling. Pastikan dia sama, jangan ada yang terkurang. Pastikan dia sama. Bila dah sampai bahagian yang kita mulakan tadi tu, pastikan matikan jahitan. Penting ya, penting matikan jahitan. Okey. Okey, inilah hasil dia. Boleh nampak? Okey, ini hasil dia, keliling bahagian bawah. Okey, bahagian bawah dia. Boleh nampak Bahagian bawah ni sangat penting sebab kita nak dapatkan penjuru yang tajam. Okey. Inilah hasil dia. Nampak Okey. Bila kita dah jahit keliling, nampak tak? Jangan ada bengkak-bengkok. Kalau anda buat bengkak-bengkok, nanti hasil dia tak cantik. Pastikan dia sama sahaja. Okey. Bila kita dah jahit, barulah kita potong pada belahan. Potong pada belahan. Ikut dekat bahagian tengah dia. Ini saya nak tunjukkan cara dia. Bahagian bawah ni, anda snapkan dia betul-betul dekat atas jahitan. Jangan sampai terkena jahitan Betul-betul dekat atas jahitan tu. Nampak tak? Betul-betul atas jahitan dia. Okey. Okey, boleh nampak Dan seterusnya, kecilkanlah basi dia. Anda kena snap-snapkan dia. Bahagian ni anda boleh potong V macam ni, supaya kita tak nak bahagian ni dia tebal. Okey. Caranya adalah anda potong serong macam ni. Kita tak nak dia tebal. Boleh ikut Kita tak nak dia tebal. Okey. Kemudian yang ni kita potongkan, snapkan dia. Tujuan kita nak snap ni sebenarnya untuk kita beri, kalau kain ni pun sebenarnya dia nak udara tau, ruang udara pada dia. Senanglah kita nak jahit. Snapkan, keliling. Snap, snap, snap. Snap tu jangan sampai terputus benang pula. Kan terputus benang, kan nak jahit tengok berlubang pula. Snap je keliling. Kalau ada soalan boleh komen dekat bawah. Kita akan jawab. Kita akan sharekan ilmu. Apa yang kita boleh jawab, kita jawab kan. Apa yang kita boleh share, kita share. Dan anda jangan lupa share lah live ni. Ramai lagi rakan-rakan anda yang tak tahu, yang nak dibantu. So dengan cara ni lah kita nak bantu kawan-kawan kita yang lain. Okey. Pastikan snap. Bila kita dah snap, barulah kita terbalikkan dia. Kemas-kemas. Terbalikkan. Terbalikkan caranya mulakan dengan bahagian penjuru ni lah. Sebab kita nak dia tajam. Okey. Barulah kita terbalikkan. Okey. Senang sangat. Kalau kita dah belajar, kita dah tahu cara, dia akan jadi mudah. Terbalikkan dia. Ini pun terbalikkan dia. Okey, saya nak tunjukkan bahagian yang bawah ni. Anda tengok dia akan jadi tajam. Nampak tak bahagian bawah? Dekat sini yang paling penting sekali, dekat sini. Kita tak nak dia bergumpal, tak cantik. So inilah cara dia. Dekat sini nanti kita akan tunjukkan kita iron cantik-cantik. Sebelum iron tu ada skill satu lagi yang kita nak tunjukkan. Nampak tak? Okey.
So dia tak adalah terkangkang macam tu kan, dia tak adalah terkangkang macam tu. So dia akan jadi rapat cantik je. Nampak tak? Dia akan jadi rapat dan cantik. Tak adalah dia terkangkang macam tu. Okay, bila kita dah siap macam ni, apa yang perlu kita buat? Kita kena jahit keliling ni. Tapi bukan jahit pada bahagian depan tau, jahit pada bahagian lapik. Ingat, jangan jahit bahagian depan. Ada cara yang dia suka jahit dua-dua sekali, tak kemas sebenarnya. Anda kena jahit pada bahagian lapik saja. Macam mana cara dia? Anda jahit daripada sini kan, anda kiralah jarak daripada sini ke sini 1 inci, jarak sini daripada sini ke 1 inci. Jahit dia. Okay, saya tunjukkan macam mana. Bahagian lapik saja. Okay, begini. Basi-basi bahagian dalam ni semua menghala ke bahagian lapik, tempat yang kita nak jahit tu. Okay, macam mana saya tunjukkan. So dia akan jadi kemas. Bila anda tak iron pun dia dah jadi kemas dah. Okay, pastikan 1 inci daripada bahagian tepi. Okay, kita mula jahit bahagian lapik. Ingat, bahagian lapik. Matikan jahitan. Nak mula matikan jahitan. Okay, nampak tak? Bahagian yang kita snap ni tadi, pastikan menghala ke bahagian lapik. Kemas-kemas, jangan bengkang-bengkok. Kadang-kadang yang menyebabkan bahagian leher kita ni tak selesa dan tak cantik sebab jahitan kita tidak lurus. Bengkang-bengkok, bengkang-bengkok, tak cantik. Okay, kalau kita jahit baju customer pun nanti customer tengok tak cantik lah kan, bahagian leher tu bengkang-bengkok. So sangat penting anda belajar asas jahit mesin yang saya tunjukkan sebelum ni. Nampak simple, tetapi itulah punca untuk anda dapatkan jahitan yang kemas. Okey, kat sini pun sama. Kadang-kadang cara kita, hasil jahitan kita menentukan berapa harga yang kita nak letakkan pada baju tersebut. Okey, cara jahitan kita, hasil jahitan kita menentukan berapa harga yang kita nak letakkan pada baju yang kita jahit tu. Bila orang tengok pun puas hati. Okay, bila dah sampai sini, pastikan tinggal 1 inci dan matikan jahitan. Okay, alright, kita dah nak siap. Bila siap nanti saya tunjukkan kepada anda dan anda boleh buat lepas ni. Okay, boleh cuba buat. Okay, sebab apa? Sebab bila dah tahu ni, kena cepat-cepat cuba buat. Okay, so kita dah jahit keliling pada bahagian atas Okey, nampak tak? Saya jahit pada bahagian atas tau. Jangan pula anda keliru. Okey. Nampak tak? Saya jahit bahagian lapik keliling ni je. Daripada sini sampai sini saja. Kemudian barulah kita jahit kiri dan kanan.